Mari jemaat sekalian kita berdoa. 我们一同来祷告。 Kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. 主啊，我们要学习你的真理。 Ya, sebab itu kami mohon Allah Roh Kudus memampukan setiap kami untuk kami dapat mengerti dan menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. 因此，我们恳求圣灵给我们能力，以致我们能够把你的话语实践在我们生活里面。 Berkati kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. 祝福你两位仆人要传达你信息的。 Engkau pakai dan Engkau sembunyikan dia di balik kayu salib-Mu sehingga hanya kebenaran firman-Mu saja yang diberitakan. 您使用并把他们隐藏在你的十字架后面，以致他们能够把你的话语传讲得清楚。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Saudara sekalian, mari kita membuka Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 15. 主内弟兄姐妹们，我们来打开圣经约翰福音11章1到15节。 Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. 约翰福音11章1到15节。 Kalau saudara sudah mendapatkannya, saya akan membacakan di dalam bahasa Indonesia. 我将用印尼文来诵读。 Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masihkah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." 约翰福音11章1到15节，有一个患病的人，名叫拉撒路，住在伯大尼，他就是玛利亚和他姐姐马大的村庄。这玛利亚就是用香膏抹足，又用头发擦他的脚的。患病的拉撒路是他的兄弟。他姐妹2个人就打发人去见耶稣，说：“主啊，你所爱的人病了。”耶稣听见就说：“这病不至于死，乃是为神的荣耀，叫神的儿子因此得荣耀。”耶稣素来爱马大和他妹子并拉撒路，听见拉撒路病了，就在所居之地认住了2天，然后对门徒说：“我们再往犹太去吧。”门徒说：“拉比，犹太人进来要用石头打你，你还往那里去吗？”耶稣回答说：“摆着不是有12个小时吗？人在摆着走路就不致跌倒，因为看见这世上的光；若在黑夜走路，就必跌倒，因为他没有光。”耶稣说了这话，随后对他们说：“我的朋友拉撒路睡了，我去叫醒他。”门徒说：“主啊，他若睡了，就必好了。”耶稣这话是指说他死所说的，他们却以为是照常睡了。耶稣就明明地告诉他们说：“拉撒路死了，我没有那里就喜欢，这是为你们的缘故，好叫你们相信。
如今我们可以往他那里去吧。 Saudara, cara pandang kita mempengaruhi respon kita. 亲爱的弟兄姐妹们，我们的观点会改变我们的反应。 Saudara, pada waktu tadi saudara melihat saya memakai topi, 刚才你们看我戴着了帽子， kira-kira apa respon saudara? 你们的反应是什么呢？ Saudara, mungkin ada sebagian dari kita yang merasa nggak nyaman. 可能有一些人看了好像不舒适， Ini kenapa ya pendeta pakai topi pas khotbah? 为什么牧师穿帽子讲道呢？ Kita merasa kayaknya nggak enak sekali ngelihatnya. 我们感觉到好像不舒服， Tapi mungkin juga ada yang berpikir, waduh keren juga ya gembalaku. Ini khotbah pakai topi, 但是可能一些人说，哇，我的牧师好酷啊， keren kayak Brad Pitt. 这样很酷的。 Nah saudara, respon kita berbeda-beda kenapa saudara? Karena kita memiliki sudut pandang yang berbeda. 为什么我们每个的反应是不同呢？因为我们有不同的观点。 Nah cara kita memandang menentukan akan respon kita berikutnya saudara. 我们不同的观点将产生了我们不同的反应。 Oleh sebab itu untuk saudara merasa lebih nyaman dan melihat saya lebih ganteng, saudara saya buka topi saya. 可能有一些人认为说我穿帽子看得比较英俊，那么我就脱了帽子。 Saudara, kira-kira itulah yang juga dialami oleh Maria dan Marta ketika mereka mengalami satu situasi di dalam kehidupannya. 弟兄姐妹们，这样的情况也是玛利亚和马大在一件事情发生以后，他们所得到的反应。 Cara pandang mereka mempengaruhi respon mereka melihat situasi di sekitar mereka. 他们的观点以及看他们周围情况的时候所出来的反应不同。 Saudara, Maria dan Marta menilai keadaan peristiwa yang dialaminya dari perspektif antropologi, antroposentris. 而玛利亚和马大，他们看到周围事情，他们产生的反应是因着他们以人的中心观点为主。 Apa artinya saudara? Artinya adalah mereka melihat situasi yang mereka alami dari sudut pandang bahwa diri mereka lah yang menjadi pusat. 为什么呢？因为他们看着周围的情况是以他们为就事情里面的重点。 Itu sebabnya waktu kita membaca bagian firman Tuhan, kita mendapati respon mereka berpusat kepada diri mereka. 因此，我们看圣经告诉我们，他们的反应集中在他们的这个反应的这事情上。 Waktu mereka melihat Lazarus yang sedang sakit, mereka merasakan melihat bahwa penyakit Lazarus ini sangat parah dan sangat mendesak untuk segera ditangani. 当他们看到拉撒路生病的时候，他们认为这病非常的严重，因此他们是觉得这个非常是紧急的事情。 Itu sebabnya mereka buru-buru kirim kabar sama Tuhan Yesus menyampaikan bahwa Lazarus sedang sakit. 因此，他们匆匆忙忙的叫人去通知耶稣说，拉撒路生病了。 Tentu saja saudara mereka berharap bahwa Yesus harus datang dan menyembuhkan Lazarus. 当然，他们非常希望耶稣可以即刻来到，并且让拉撒路痊愈。 Tapi kenyataannya saudara bahwa Yesus tidak datang ke rumah mereka. 但事实上，耶稣却没有来到他们当中。 Dan ketidakdatangan Yesus inilah yang menambah rentetan kesedihan yang sedang mereka alami saat itu. 因着耶稣的没有来到，也是增加了他们的心中的哀痛。 Ketidakdatangan Yesus mereka lihat sebagai penyebab daripada kematian Lazarus. 他们认耶稣的没有来到是造成拉撒路的死去的原因。 Dan kita tahu bahwa kisah selanjutnya dikatakan Yesus datang menjumpai mereka. 后来从这故事里面，后来我们知道耶稣终于来到他们当中。 Tapi lagi-lagi mereka melihat bahwa kedatangan Yesus pada saat itu sudah terlambat. 但是他们却认为耶稣的来到已经迟了， Lazarus sudah mati. 拉撒路已经死了。 Coba kalau Tuhan Yesus datang beberapa hari yang lalu waktu Lazarus masih sakit, pasti sembuh. 就是耶稣早几天来，拉撒路还病重的时候，就拉撒路必然不会死，而且会痊愈。 Kalau sekarang apa gunanya? 但是现在有什么用呢？ Mereka melihat bukankah Lazarus sudah mati dan ini menandakan bahwa segala-galanya sudah berakhir. 他们说现在拉撒路不是已经死了，一切都完了。 Mereka sudah menemukan jalan buntu, kabut yang begitu tebal dan tidak ada lagi pengharapan. 他们已经见到了没有出路了，因为阴影是那么的重。 Saudara, Maria dan Marta hanya melihat dari perspektif antroposentris. 而玛利亚和马大，他们只是以人中心为观点来看这个事情。 Peristiwa yang dihadapi hari itu
dilihat dalam satu perspektif apa yang diakibatkannya 他们看 kepada 当件 saya. 事情的时候，发生的是因着他们的原因所造成的。 Ketika Lazarus sakit keras, apa yang akan terjadi berikutnya dan apa yang terjadi dengan saya? 当他们觉得拉撒路在病重的时候，将发生了什么事情在我们身上呢？ Apakah penyakit Lazarus membawa kesenangan atau justru malah kesedihan kepada saya? 拉撒路生病是不是带给我一个心里的难受？ Mereka melihat dari sisi mereka lah yang menjadi pusat. 他们以他们为中心来看这个事情。 Itu sebabnya kita melihat satu perbedaan ketika Yesus melihat situasi yang sedang mereka alami. 但是我们看耶稣看这个情况的观点有所区别。 Sesudah Tuhan Yesus melihat dan menilai keadaan yang sedang mereka alami itu dari perspektif teosentris. 而主耶稣他看这事情，他的评估是以就神为中心的观点来看。 Artinya apa? Yesus melihat dari sudut pandang Allah. 意思什么？耶稣就是以他神的视角来看这事情。 Maka respon yang berbeda kita dapati dari Yesus ketika dia melihat situasi yang sedang dialami oleh Maria, Marta, dan Lazarus. 因此，我们从这里看到耶稣不同的反应，再看到这个玛利亚与马大所发生的事情。 Kalau menurut Maria, penyakit Lazarus harus segera ditangani. 如果按玛利亚，拉撒路病必须去做手。 Maka menurut Tuhan Yesus, penyakit yang diderita oleh Lazarus boleh ditunda beberapa hari lagi 而 penanganan. 主耶稣认为拉撒路病可以延迟几天。 Kalau kemudian Maria dan Marta menganggap bahwa Tuhan Yesus terlambat datang, 就是玛利亚与马大认为主耶稣已经来得迟了， tetapi justru Yesus datang tepat pada waktunya dan sesuai dengan rencananya. 反而耶稣他是按时候来到，并且是按照他计划来的。 Kalau Maria dan Marta berpikir bahwa kematian adalah akhir dari segala-galanya, 而假如玛利亚和马大认为死是一切的完了， Yesus melihat bahwa kematian bukanlah akhir, tetapi justru awal di dalam menyatakan kuasa kebangkitannya. 而耶稣看死不是最终了，而是一个开始。 Bukankah Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati itu? 耶稣不是把拉撒路从死中复活过来吗？ Saudara, bahkan kemudian Yesus malah bersyukur karena dia tidak hadir pada saat Lazarus sedang sakit. 甚至反而耶稣感到感恩，因为他当拉撒路生病的时候，他没有到那个地方去。 Dan Tuhan Yesus berkata bahwa Allah akan mendapat kemuliaan dari peristiwa kematian Lazarus. 耶稣说：“神将因着这事情得到了荣耀。” Maka waktu tadi ketika kita membaca bahwa Lazarus sedang sakit dan Yesus menyampaikan penyakit itu tidak akan membawa kepada kematian, 因此，刚才我们所读的，耶稣认为说他的病不至于死， tetapi menyatakan kemuliaan Allah. 而是彰显了神的荣耀。 Sesungguhnya Yesus sedang mengajak kita untuk melihat dari perspektif Allah. 而主耶稣是在邀请我们一种用神的叫视觉来看这事情。 Apa yang akan Allah lakukan dan apa pula yang akan dihasilkan melalui peristiwa itu. 主耶稣透过这事情的发生，他就按照旨意来做这件事情。 Sehingga alasan utama ketika Lazarus dibangkitkan, saudara. 当拉撒路被复活以后， Lazarus dibangkitkan bukan untuk menghapus kesedihan atau kedukaan keluarga pada waktu itu. 拉撒路的复活不是因为消掉去这个家庭中的悲哀， Tetapi Lazarus dibangkitkan untuk rencana dan tujuan serta kemuliaan Allah sendiri. 而是拉撒路被复活过来是为了彰显神的这个荣耀。 Itu sebabnya dilakukan menurut waktu dan caranya Tuhan. 因此是透过神的时间和他的方法， Tuhan Yesus tidak memberikan kesembuhan, melainkan kebangkitan dari kematian. 主耶稣没有医治他到全力，而是把他从死中复活过来。 Pada waktu kita melihat bahwa Lazarus dibangkitkan, 当我们看到拉撒路复活以后， maka mungkin kita berpikir bahwa Maria dan Marta mendapatkan jawaban dari atas seluruh doa-doa mereka. 可能我们会认为玛利亚和马大，他觉得他们已经得到了他们的祷告中的回应。 Kalau kita melihat lebih rinci, sebenarnya saudara, bahwa mereka sebenarnya tidak mendapatkan jawaban sesuai dengan doa 但是我 mereka. 们从福音书来看，其实他们没有达到他们祷告中的所要应允的答案。
Apa sih yang selama ini didoakan oleh Maria dan Marta ketika Lazarus sakit? 这一向来，玛利亚和马大他们祷告的是什么呢？ Tentu mereka menginginkan Lazarus itu disembuhkan. 他们只要拉撒路能够被痊愈过来。 Mereka tidak pernah dan bahkan belum pernah berpikir meminta kepada Tuhan terkait dengan kebangkitan. 他们也不曾经想到主耶稣关于给拉撒路复活的事情。 Maka saudara, waktu Lazarus dibangkitkan, sejatinya Allah lah yang memakai penyakit dan kematian Lazarus bagi kemuliaannya. 而当拉撒路被复活起来以后，耶稣是透过医治拉撒路给他复活来彰显他的计划。 Saudara, umumnya kita menempatkan diri kita sebagai pusat di dalam menilai segala sesuatu. 弟兄们姐妹们，很多时候我们通常让我们自己在每件事情评估上成为中心点。 Sehingga ketika sesuatu terjadi atas kita, maka kita langsung bertanya, 当有事情发生在我们身上的时候，我们心里就会问： apakah peristiwa ini menguntungkan atau merugikan saya? 是否这件事情能够对我有益处，或是有害处？ Apakah peristiwa ini menyenangkan atau menyusahkan saya? 是否这件事情让我有开心，或是让我感到这个困扰？ Saudara, segala kejadian yang telah kita alami, 一切我们所经历的事情， sedang kita alami, 我们正在经历做， atau mungkin yang akan menimpa kita di kemudian hari, 很可能以后会降临在我们身上。 selalu kita melihat dari sudut pandang antroposentris. 很多时候，我们以人类以中心的观点来去看， Apa yang akan saya peroleh? 我所得到的， Apa yang paling saya inginkan dalam peristiwa yang sedang 在这个 terjadi? 事情里面，我所要的是什么？ Apapun peristiwanya, 无论什么事情， kita akan selalu bertanya dengan hal ini. 我们常心里自问， Sehingga akhirnya saudara, kita tidak melihat dan menggumuli maksud Allah melalui segala penderitaan dan kondisi yang kita alami. 因此，我们常常在我们人生经历到一些的苦难和状态当中，我们没有好好的思考神在我们身上所发生事情的心意是什么。 Kita tidak lagi memperhatikan apa yang akan Allah perbuat di dalam peristiwa yang sedang saya alami. 我们不再看神要在这事情里面他的用意是什么， Kita tidak mau bergabung, bahkan kita tidak mengizinkan Allah bekerja mencapai maksud dan rencananya melalui situasi yang sedang kita alami. 而我们不愿意与神合作，不愿让他加入我们这件事情发生事情当中。 Sebaliknya kita justru lebih banyak meminta Allah memberkati kita secara melimpah. 反而我们是要神在每件事情上大大的祝福我们， Membuat kita berhasil di dalam segala hal yang kita kerjakan. 让我们在凡事上都能够成功， Memberikan kesuksesan demi kesuksesan dalam segala sesuatu yang ingin kita lakukan dan capai. 让我们所计划的一切所要得到的都能够顺利的进行。 Tidak salah sih saudara. 这是没有错的，弟兄姐妹们。 Tetapi seringkali itu memenuhi kita sehingga kita tidak meminta Allah mengubah kita untuk melakukan apa yang Dia berkati. 因此，让这事情充满了我们，而我们不要求神怎么样的在这事情上改变我们。 Kita tidak pernah meminta Allah apa sih yang Allah mau capai di dalam dunia ini melalui peristiwa yang terjadi dalam hidup saya. 我们不曾问神要透过这事情所发生的，他的旨意是什么。 Kita melihat dari sudut pandang kita lah yang menjadi pusat. 我们只用我们以事情的中心来看这个事情。 Saudara, untuk lebih memahami kebenaran ini, saya mengajak kita untuk melihat sebuah kisah dari satu keluarga. 为了更清楚我要解释这件事情的这个含义，我们来看一个故事。 Keluarga Zakaria dan Elizabeth. 这个是撒加利亚和伊丽莎伯的家庭。 Saudara, kisah ini dicatat di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 17. 这事情记载在这个路加福音第1章第1到第17节。 Dikisahkan bahwa ada pasang suami istri yang sangat saleh, hidup benar, mencintai Tuhan. 在这里描述了有一对夫妇，他们非常爱主，是非常敬虔的人， Hidupnya terasa seperti sempurna, bukan? 好像他生活是很完美的。 Tapi ada satu kekurangan yang mereka alami, yaitu mereka tidak punya anak. 但是他们有一个缺乏的东西，就是他们没有孩子。 Saudara, kalau mau ditanya bagaimana rasanya menjalani kehidupan tanpa mempunyai anak pada waktu itu, 就是当时没有孩子，他们的感受是什么的呢？ saudara, maka jawabannya adalah di ayat 25 di sana ditulis aib. 他的答案在20节那边告诉我们是羞耻。 Menjalani kehidupan tanpa punya seorang anak adalah sebuah aib.
在生活当中没有孩子是一个羞耻的事情。 Artinya, ketiadaan memiliki anak adalah suatu hal yang sangat memalukan. 也就是说，在生命里面没有孩子是一个非常羞辱的事情。 Saudara bisa dibayangkan bagaimana perjalanan kehidupan keluarga ini puluhan tahun tanpa memiliki anak. 你会想得到，这夫妇他们经历了几十年的生活里面，却没有孩子伴着他们。 Bagaimana perasaan Elizabeth ketika dia terus berjumpa dengan tetangga yang mengatakan aib. 而伊丽莎白每逢遇到她的邻居的时候，她的感受是什么？她感到羞耻。 Bahkan ketika kemudian Zakaria pergi pelayanan ke bait Allah Elizabeth di rumah, dia sendirian tanpa ada canda tawa dari anak-anak. 而当这撒扎利亚去圣殿侍奉神的时候，而留下伊丽莎白在家中单独的时候，她没有欢笑，因为没有人与她陪伴。 Hidup ini terasa begitu sepi. 她的生活非常的寂寞。 Saudara, karena ketiadaan anak itu juga adalah sebuah aib, maka tetangga-tetangga pun menjauhi mereka. 因着没有孩子是一个羞辱的事情，因此他们的邻居都远离他们。 Nah, seringkali saudara, ketiadaan mempunyai anak ini dianggap sebagai tanda seseorang itu juga melakukan dosa. 而有时候很多时候没有孩子，也是表示说他们是犯罪的人。 Maka kalau seseorang itu melakukan dosa, dia nggak punya anak, dan kebetulan Zakaria adalah seorang imam, pasti dia adalah seorang imam yang munafik. 而他们没有孩子，而她的丈夫又是一个祭司，那么这个祭司必然是一个假冒伪善的人。 Karena dia pura-pura suci, bukan? 他可能假装圣洁， Padahal hidupnya begitu, mungkin saja dia melakukan dosa. 而他可能是有犯罪的， Sampai-sampai Tuhan tidak kasih mereka anak. 以致神不给他们有孩子。 Saudara, maka kalau kita membaca lebih rinci dalam bagian kitab Injil Lukas, 也许我们到时候我们读这是关于这路加福音的这段经文的时候， saudara, kita mendapati bagaimana peristiwa yang dialami oleh Zakaria dan Elizabeth adalah sebuah peristiwa yang tidak semestinya mereka alami. 而我们发现到，撒加利亚和以利莎白所经历的事情是不该发生在他们身上的。 Maka di pasal 1 ayat 7 dikatakan Elizabeth dan Zakaria ada seorang yang benar, tetapi 而在第章里面说，以利莎白和撒加利亚是一个义人，但是， Nah, saudara, kata tetapi merupakan kata sambung dua anak kalimat. 而但是是两个词句连结过来的。 Biasanya kata tetapi itu mengkontraskan anak kalimat pertama dengan anak kalimat kedua. 通常，但是是两个词句的一个对比。 Contohnya, 比方说， saya bertubuh besar dan secara usia dewasa. 说我的身体非常大，但是我的思想还不成熟。 Tetapi sifat saya kekanak-kanakan. 但是我性格是儿童的性格， Kontras bukan satu dewasa tapi anak-anak. 非常对，不是一个是成长了成熟了，一个是儿童。 Nah, saudara, ketika kemudian Zakaria Elizabeth dijelaskan oleh Lukas bahwa mereka adalah orang yang saleh dan benar di hadapan Tuhan, 当路加福音描述说撒加利亚与以利沙伯是在神面前是一个义人， kata tetapi ini mengganggu kita, saudara. 这个词句影响了我们。 Bukankah seharusnya diganti dengan kata maka? 这应该不是说应该是， Mereka saleh, hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan memberkati mereka. 因他们在神的面前是一个敬虔的人，所以他们被神所祝福。 Tetapi kenyataannya dikatakan, tetapi mereka tidak punya anak. 但是事实上那边说，但是他们没有孩子， Sesuatu hal yang sangat amat membingungkan kita. 这是让我们感到困惑的事情。 Nah, kalau kita terus membaca, maka kita mendapati mereka memang akhirnya kasih anak. 就是我们读下去的时候，我们看到终于他们得到了孩子， Tapi pada saat usia mereka sudah lanjut. 但是那时候他们的年龄已经老迈了。 Nah, saya mau tanya sama Bapak Ibu yang hadir hari ini. 我请问在座的每个弟兄姐妹们， Kalau saudara di usia sudah lanjut 60 tahun lah katakan. 要是你已经年纪在60岁左右的时候， Saudara mau punya anak lagi nggak? 你愿意有孩子吗？ Saudara, kita yang pernah punya anak, kita akan berkata, terima kasih. 就是我们有孩子的，我们会说啊，谢谢。 Kita langsung kebayang 我们可以想象着， waktu merawat anak masih bayi.
当我们要服侍那个婴孩时候， Saya ingat sama semua gantian, kami bangun tengah malam, ganti diapersnya, lalu bersihkan dan sebagainya macamnya, saudara. 牧师和师母半夜都要把孩子弄清洁、换尿布等等， Bukan cuma tengah malam, sepanjang hari bayi itu membutuhkan perhatian, bukan? 不是晚上而已，而是一整天孩子都需要我们去照顾他，不是吗？ Ketika anak-anak itu makin besar, kita juga harus dengan full energy bermain dengan mereka. 当孩子渐长时，我们要全力的去与他们玩耍。 Terus saya percaya pertanyaan yang sama kalau ditanyakan sama Zakaria dan Elizabeth, pasti jawaban mereka sudah terlambat. 同样的，就是我把这个问题，向这个撒迦利亚和以利沙伯，他们会说太迟了， Kami sudah tua, 我们已经老了。 punya anak bukan lagi hoki tapi keki. 有孩子不是一个福气，而是受气， Bisa jadi bahan tertawaan bagi banyak orang. 能够成为众人的笑柄。 Udah pada keriput puyeng baby. 一阵皱纹了， Ditanya, itu siapa? 当人家问他是谁， Anak saya, nggak mungkin itu cucu kamu. 不可能你的孩子是你的孙子， Pasti semua orang nggak akan percaya. 应该是每个人都不相信。 Tapi kita tahu saudara ceritanya bahwa akhirnya mereka tetap memiliki anak yang diberi nama Yohanes Pembaptis. 但是我们知道故事的剧接中，他们拥有了孩子，就是被起名是这个约翰。 Tapi mungkin muncul lagi pertanyaan kita saudara. 可能我们还要再问， Kalau pada akhirnya mereka punya anak, 要是最后他们已经有孩子了， kenapa nggak waktu masih muda aja dikasihnya? 为什么不在年轻时候给他们孩子呢？ Kok susah banget sih? 为什么这样为难呢？ Kenapa sih Tuhan mesti tunggu mereka sampai usia lanjut baru dikasih anak? 为什么神要等到他们老迈以后才赐给他们孩子呢？ Apakah Tuhan tidak sanggup? 是不是神没有这个能力？ Saudara, tentu saja bukan. 当然不是，弟兄姐妹们。 Kalau Tuhan bisa membuat Elizabeth yang sudah mati haid bisa mengandung, apalagi waktu mereka masih muda, bukan? 要是主能够让伊莎贝已经老了怀孕，当然他会做其他的事情。 Kalau gitu apakah Tuhan adalah Tuhan yang maunya dirayu-rayu puluhan tahun berdoa soal anak sampai akhirnya Tuhan, ya udahlah kasihanlah kamu udah doa kelamaan, saya kasihlah. 那么是否我们的上帝是要我们几十年去哄他，然后最后他才在年老的时候给我们孩子，不是吗？ Saudara, tentu saja tidak. 当然不是，弟兄姐妹们。 Allah kita bukanlah Allah yang kemudian dirayu-rayu gampang tergoyahkan oleh karena doa-doa kita. 而我们神不是因着我们常常去哄他、去祷告他，才能够成就其他的事情。 Saudara, jadi kenapa Allah baru menjawab doa mereka setelah mereka lanjut usia? 但为什么神等到他们年纪老迈以后，才答应他们的祷告呢？ Saudara, jawabannya adalah karena Allah mencocokkan kelahiran Yohanes Pembaptis dengan rencana dan karyanya. 是因为神要让约翰的出生能够符合上帝的这个人生的计划。 Yohanes Pembaptis dipersiapkan Allah untuk menjadi jalan pembuka bagi kedatangan Kristus. 施洗约翰的出生是为着主耶稣，为主耶稣的这个服事来开路。 Maka alasan utama Yohanes Pembaptis diberikan kepada Zakaria dan Elizabeth bukanlah untuk menghapuskan aib mereka. 所以，上帝赐给撒迦利亚与以利沙伯孩子，不是要除消他们心中的哀痛， Bukan juga untuk menghapuskan rasa sepinya Elizabeth karena nggak ada orang di rumah. 也不是让伊丽莎白在家中没有人感到寂寞，除去她的这个寂寞。 Bukan juga supaya ada yang merawat mereka kalau mereka sudah tua. 也不是说因为他们年老以后有人可以服侍他们， Tetapi untuk menggenapi rencana Allah sendiri. 而是成就神自己的计划。 Yohanes Pembaptis lahir menjadi sebuah tanda bahwa Mesias itu akan datang. 施洗约翰的出生已经预表了救主的降生。 Maka saudara, waktu Zakaria dan Elizabeth melihat semua ini, 因此，当撒迦利亚与以利沙伯看见这个事情的时候， maka mereka pasti berkata, pantes saja. 他们会说应该是吧？ Oh pantes begini ceritanya. 原来是这样的，他的故事。 Terus saudara, Elizabeth dan Zakaria akhirnya memahami dan melihat dari sudut pandang Allah akan seluruh kondisi yang mereka alami saat itu. 因此，撒迦利亚与以利沙伯通过这系列的事情的发生，他们以神的眼光看见了这事情的成果。 Segala kesedihan, pergumulan, kekecewaan, dan segala kepahitan yang dialami dipakai Allah untuk menggenapi rencananya. 他们一切的哀痛，他们的纠结，他们一切的困苦，让神自己使用这些来成就神的计划。
Itu sebabnya Paulus menuliskan di dalam Roma 8 ayat 28. 因此，保罗在罗马书第8章28节如此说： Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. 我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。 Saudara, artinya apa? 意思是什么呢，弟兄姐妹们？ Artinya bahwa Allah turut bekerja dan Allah memakai segala sesuatu di dalam hidup kita. 意思说，神在我们的人生里面使用各样的事情来成就他的计划， Apapun itu bentuknya, 无论什么的事情， baik itu pengalaman pahit ataupun manis, 无论是我们经历的是困苦还是甜蜜的， pengalaman baik ataupun buruk, 我们经历好的还是坏的， pengalaman senang atau susah, 我们所经历的是开心的，还是 sukacita atau duka cita. 喜乐还是困苦， Tidak ada satupun lolos di tangan Allah yang tidak dipakai Dia untuk menyempurnakan rencananya dalam hidup kita. 每一个能够逃过神的手，是用来成就他的旨意。 Oleh sebab itu, saudara, kita sadari bahwa kita tidak maha kuasa. 因此，我们就知道我们是无能的。 Dalam banyak hal kita tidak berkuasa akan setiap keadaan situasi yang kita alami, bukan? 在很多事情，在很多的所经历的事情上，我们无能为力。 Bahkan kita memiliki pengetahuan yang sangat-sangat terbatas untuk mengerti situasi, kondisi yang sedang kita alami hari ini. 甚至我们缺乏知识来了解我们所经历的各样的状况。 Kita terbatas dan tidak maha tahu. 我们有限无知， Tapi kita bersyukur kita punya Allah yang maha tahu dan tidak terbatas. 但是我们感谢神，我们有全知全能的神， Rencananya melampaui pemahaman kita. 他的计划超乎我们的意念。 Oleh sebab itu, saudara, daripada kita berfokus pada perspektif diri sendiri, 因此，弟兄就是，与其我们把这个自我中心的观点放在自己 mari 身上， kita bergeser, berfokus kepada pandangan Allah. 让我们把它移开，走着神的中心来的观点来做。 Apa yang sedang Allah lakukan dan kerjakan di dalam kehidupan saya hari ini? 在我们人生里面，我们所做的任何的事情， Apa yang Allah ingin hasilkan dari setiap pergumulan, tangisan, kekecewaan, kepahitan, penderitaan yang saya alami hari ini? 让我们今天所发生的各样的哀痛、苦难，这个灾害，在当中，神要成就什么？ Oleh sebab itu, saudara, milikilah cara pandang Allah dalam menilai kehidupan. 因此，我们以神的视角来看我们所经历的每件事情。 Sebab Allah memakai semua pengalaman hidup kita untuk menjadikannya sebagai rangkaian dari seluruh proses pembentukannya bagi kita. 因为上帝使用我们所有人生的经验来成为创造我们的过程中里面的一部分。 Mari kita berdoa. 我们一同祷告。 Saudara, mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. 让我们每个人自己来反省。 Saya tidak tahu peristiwa apa yang sedang kita alami hari ini. 我不知道今天在我们每个人身上发生了什么事情。 Adakah pernah kita berdoa, Tuhan, berikan saya hikmat untuk mengerti apa yang sedang Engkau kerjakan. 我们是否曾经想过，主啊，你让我有智慧来了解你在我身上所要做的， Bawa saya untuk melihat rencana-Mu yang besar yang sedang Engkau kerjakan dalam hidup saya. 让我们看见你在我们身上的伟大的这个计划。 Betapa terbatasnya pandangan kami ya Tuhan. 主啊，我们的眼目是何等的有限。 Ketika peristiwa demi peristiwa terjadi dalam hidup kami, kami hanya melihat dari sudut pandang kami. 在我们人生所发生的每件事情，我们都是用我们的视角来去看。 Oleh sebab itu kami mohon Tuhan tolong kami untuk melihat dari sudut pandang Engkau.
因此，我们恳求主，你让我们以你的视觉来看事情， dan meyakini bahwa segala sesuatu yang sedang kami alami ini 肯定我们所经历的每一件事情， menjadi alat di tangan-Mu untuk membentuk kami semakin serupa dan mengenal Engkau. 在你的手中是要让你塑造我们更加的像你。 Tolong pegang tangan kami ya Tuhan. 主要恳求你牵着我们的手， Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。